dan mereka. Bangsa pun berbeza. Tapi kita lupa tentang ukhuwah Islamiah. Apa yang hendak kita hairankan dengan umat Palestin yang jauh. Kadang-kadang sesama umat Islam pun kita gagal untuk menautkan hubungan ukhuwah Islamiah. Bulan Ramadan ini kelihatannya kadang-kala begitu tercemar sekali. Isu-isu politik umat Islam kadang-kadang lebih panas daripada tanggungjawab hubungan Islamiah dan ibadah Ramadan. Umat Islam berbalah dalam isu-isu politik mereka sehingga gagal untuk diajak duduk semeja dan membincangkan masa depan umat Islam. Mereka lebih memikirkan tentang kepentingan mereka. Mereka lebih memikirkan tentang untung rugi individu melebihi tentang untung rugi masa depan umat Islam. Kita mengajak orang Islam dalam semangat Aidil Fitr. Marilah kembali duduk semeja. Membincangkan semula tentang masa depan umat Islam. Khususnya di dalam negara ini. Yang kelihatannya semakin hari, semakin terancam oleh kerana tindakan-tindakan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat menyebut, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Maksudnya, jika ada dua puak di kalangan orang-orang yang beriman berperang, maka kamu hendaklah damaikan keduanya. Sehingga mereka kembali kepada hukum hakam Allah. Jika salah satu daripada puak itu melampau, maka hendaklah kamu memerangi puak yang melampau itu. Sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Jika mereka dah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah mereka dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sukakan kepada keadilan. Adil fitr. Allahu Akbar walillahil hamd. Adil fitr. Hari raya fitri ini sepatutnya menautkan semula hubungan umat Islam. Sesungguhnya siasah, sesungguhnya politik yang ditinggalkan oleh sistem penjajahan kadangkala benar-benar telah merobek hubungan persaudaraan kita. Kadangkala persaingan di antara umat Islam telah menyebabkan mereka melupai akidah Islam yang lebih besar. Ada yang bermasam muka kerana berbeza partinya. Ada yang bermasam muka kerana berbeza calon yang disokongnya. Ada yang bermasam muka kerana perbezaan-perbezaan yang sebegini. Agama benar. Agama tidak menyatakan manusia mesti sama dalam semua hal. Agama mengizinkan perbezaan pendapat di kalangan manusia. Tetapi perbezaan itu tidak boleh merobek ukhuwah Islamiah. Selagi puak yang satu lagi tidak melampau batasan Allah dan Rasulnya. Selagi ukhuwah Islam itu taat pada Allah dan Rasulnya. Selagi dia mengaku dia Muslim, dia mukmin, maka kita hendaklah menjadikan diri kita bersaudara dengannya. Marilah kita merobohkan benteng yang dibina oleh kita sendiri. Marilah kita merobohkan benteng kepahaman-kepahaman yang merosakkan hubungan ini. Kembali kepada hubungan yang sebenar, yang telah ditautkan oleh Allah dan Rasul. Kita tidak bersaudara dengan fulan yang bernama Ahmad kerana partinya sama dengan parti. Kita tidak bersaudara dengannya kerana dia menyokong calon yang sama dengan calon kita. Tapi kita bersaudara dengannya kerana dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di atas kalimah tauhid. Kemudian kita boleh berbeza, tetapi kita tidak boleh melupakan hakikat Islam. Negara ini ialah negara umat Islam. Identiti negara ini mestilah Islam. Dan Islam mesti dipertahankan dalam negara ini. Tidak ada boleh sesiapa pun yang mempertikaikan azan yang kedengaran. Tidak boleh sesiapa pun yang mempertikaikan ajaran Islam.
pengamalan Islam. Di samping Islam juga tidak mengganggu-gugat agama lain jika mereka tidak mengganggu-gugat keamanan dan ketenteraman. Umat Islam hendaklah bersatu dalam soal-soal dasar. Soal-soal kepentingan umum yang membabitkan masa depan dan identiti umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Yang demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan, umat contoh, supaya kamu menjadi saksi, kamu menjadi contoh, menjadi bukti kepada umat-umat yang lain, dan supaya Rasul itu menjadi saksi kepada kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kita membesarkan Allah Jalla wa'ala. Marilah kembali kita mengingat tentang masa depan kita. Dan kita hendaklah tahu perancangan antara bangsa dalam menghadapi umat Islam ini begitu hebat. Beberapa negara jiran yang berdekatan dengan kita, nasib umat Islamnya bagaimana? Kita lihat rancangan yang dilakukan oleh Amerika dalam usaha melakukan campur tangan dalam negara ini, tanpa kita mementingkan siapa yang memerintah dan politik apa yang ingin memerintah negara ini, tetapi identitinya hendaklah Islam. Amerika tidak boleh campur tangan dalam negara ini seperti mana dia telah menghancurkan negara-negara umat Islam yang lain. Jika soal demokrasi yang dirisaukan oleh kuasa besar itu, kita mempunyai negara-negara jiran di Asia Tenggara ini yang lebih buruk demokrasinya. Kita tidak menghalalkan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sama sekali tidak. Tetapi kita tidak boleh membenarkan kuasa luar mencampuri urusan umat Islam. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berbalah dengan Ali bin Abi Talib dalam isu yang mereka tidak nak berbalah, berlaku campur tangan daripada golongan munafik, sehingga berlaku pertempuran sesama Ali dan Muawiyah. Tiba-tiba Muawiyah mendengar bahawasanya Rom cuba mendekati sempadan umat Islam, mengambil kesempatan daripada kelemahan umat Islam disebabkan pertempuran Muawiyah dan Ali. Muawiyah menghantar surat kepada Raja Rom, menyatakan bahawasanya sekiranya aku mengetahui engkau menghampiri sempadan umat Islam, aku akan berdamai dengan Ali di atas apa saja syarat yang ia kenakan kepadaku. Dan aku akan memastikan kami menggempur negerimu sehingga engkau tidak wujud lagi di atas muka bumi ini. Itulah para sahabat. Ketika saat mereka begitu getir, mereka tahu tentang diri mereka. Marilah kita memastikan umat Islam dalam apa perbezaan yang berlaku pun dalam negara ini, kita tidak akan menggadaikan masa depan umat Islam. Kita tidak akan menggadaikan kedaulatan umat Islam. Bumi ini ialah bumi Islam. Tanah air ini ialah tanah air Islam. Yang berhak untuk ditegakkan di atas bumi ini ialah sistem Islam. Islam yang adil. Islam yang dalam sejarahnya telah memberikan jaminan keadilan kepada umat manusia. Sesungguhnya keadilan kepada kaum bukan Islam dijamin oleh Islam dengan nas Allah dan Rasul. Tetapi keadilan untuk orang Islam tidak dijamin oleh agama lain dengan teks agama mereka. Sama sekali tidak. Sejarah membuktikan minoriti golongan bukan Islam yang hidup di Mesir, di Andalus, di mana saja, di Malaysia, Indonesia, mereka boleh menjadi kaya raya, mereka boleh mengumpulkan harta dan kehebatan. Tetapi minoriti umat Islam yang hidup di Eropah, seperti mana yang berlaku di Bosnia, minoriti umat Islam yang hidup di Thailand, di Myanmar, minoriti umat Islam yang hidup di negara-negara yang merupakan kuasa-kuasa besar atau merupakan negara yang memegang prinsip-prinsip keagamaan mereka, seperti India. Semua minoriti itu ditindas, dibunuh.